Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyabrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dalam ayat ini tuan-tuan, Allah terangkan ada dua faktor yang boleh menjadikan hati kita ini suka, gembira, bersyukur kepada Allah sesudah kita tamat atau habis melakukan satu ibadat. Yang pertama, mimma yajma'un, apa yang kita kumpul. Apa dia? Yang kita kumpul, ibadat kita dapat, pahala kita dah dapat. Satu lagi, kurnia Allah dan rahmatnya. Jadi Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad ajar kepada kita. Selepas kita berjaya melaksanakan sesuatu ibadat, hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Tapi kesyukuran itu hendaklah didorong oleh kesedaran hati kita bahawa Allah telah mengurniakan kita berbagai kurnia yang baik-baik, dan Allah telah memberikan kita berbagai rahmat zahir dan batin, dunia dan akhirat. Kalau kita bersyukur didorong oleh dua faktor ini, maka itu lebih baik daripada kita bersyukur kerana merasa telah berjaya melaksanakan perintah Allah Ta'ala, mimma yajma'un. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyabrahu wa khairum mimma yajma'un. Ya Muhammad, engkau ajarkanlah kepada umatmu dengan sebaik-baiknya, iaitu hendaklah mereka berasa suka dan gembira, bersyukur kepada Allah kerana mereka telah menerima berbagai kurnia dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka begitu, itu adalah lebih baik daripada mereka merasa bahawa mereka telah berjaya mengumpul, membuat berbagai ibadat, mendapat berbagai pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Asal ayat ini tuan-tuan diturunkan oleh Allah. Satu kumpulan sahabat Nabi pergi berniaga. Bila pergi berniaga dapat untung yang banyak, jadi mereka suka. Siapa pun bila untung banyak suka. Jadi turunlah ayat ini, yang Muhammad engkau ajarkan kepada sahabat-sahabatmu tu yang telah dapat untung banyak, mereka suka gembira kerana dapat untung banyak. Tukarkanlah kepada mereka suka gembira kerana mereka telah menerima berbagai kurnia rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niaga tadi untuk mendorongkan hati dia suka, itu kurang baik. Biarlah mereka suka kerana telah menerima berbagai kurnia dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menjadikan ikhlas, amalannya itu semakin baik, semakin ikhlas. Kemudian yang kedua tuan-tuan, selepas kita beribadat ini, ialah hendaklah kita jangan bergantung pada amalan kita. Tadi pun sudah dibayangkan, mimma yajma'un, jangan bergantung pada amalan kita. Bergantunglah kepada rahmat Allah, bergantunglah kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Ibnu Athaillah dalam kitabnya Hikam, kita dah baca dulu tapi dah lama, entah tahun bila 2 tahun lepas mungkin dah baca. Kata Ibnu Athaillah, min alamati i'timadil alal amali nuqsanur raja'i inda wujudi zalali. Sebahagian daripada tanda-tanda yang menunjukkan seorang mukmin itu bergantung kepada amalannya, bukan bergantung pada rahmat Allah, ialah apabila dia melakukan sesuatu kesalahan, dia cepat putus asa. Bila gagal, cepat putus asa. Kalau bergantung pada rahmat Allah, dia tak cepat putus asa.
Jadi bergantung pada amal ni sebenarnya tak boleh, tuan-tuan. Menjadikan syirik khafi. Pasal apa? Amalan itu adalah sebab, syarat. Amal soleh itu syarat untuk masuk surga. Bila syarat, dia makhluk. Bila makhluk, tak boleh jadikan tempat pergantungan. Macam juga sebab-sebab lain. Obat itu sebab sembuh. Sebab itu bila kita makan obat, bila kita katakan, kita iktikadkan obat menyembuhkan kita, kita jadi kafir. Tapi kan apabila kita sembuh kerana makan obat tadi, kita mengucapkan Alhamdulillah, Allah sembuhkan kita. Nabi Ibrahim pun ajar kepada kita seperti yang Allah sebut dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza maridtu fa huwa yashfini. Apabila aku sakit, maka Allah lah yang akan menyembuhkan aku. Terang lah. Sebab itu yang kedua, ya, bila kita habis saja beribadat, kalau sembahyang bagi salam, hendaklah kita memandang Allah, bergantung pada rahmat Allah, tidak bergantung pada ibadat kita. Setengah orang sufi kata, kalau kita selepas beribadat ini terus bergantung pada Allah, memandang rahmat Allah, maka kita akan ditambahkan lagi berbagai rahmatnya. Kerana kita ingat yang memberi, bergantung pada yang memberi, bukan bergantung pada pemberiannya. Kata orang sufi, seperti juga kita diberi hadiah oleh seseorang, hendaklah hadiah itu kita ambil, kita simpan, dan kita terus ingat yang memberi hadiah. Janganlah sampai berlaku bila dibagi hadiah, kita seronok dengan hadiah, kita lupa orang yang memberi hadiah. Itu sebut dalam setengah kitab oleh orang-orang sufi. Kalau kita ingat yang memberi hadiah, hadiah itu kita simpan baik-baik, insya-Allah akan diberi hadiah yang lain. Tapi kalau kita seronok dengan hadiah, lupa yang memberi hadiah, mungkin sekali itu saja. Jadi inilah di antara langkah-langkah, perkara-perkara yang perlu kita tumpukan untuk menjadikan ibadat kita itu sebaik-baik ibadat. Sebelum beribadat, tumpuan kita pada taubat. Yang mantu taubat, yang dapat mantu taubat kita, zikrullah, baca Quran, bersalawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengah kita beribadat, tumpuannya pada kesabaran. Yang boleh membantu kesabaran kita dalam ibadat ialah pertama, ikhlas. Kedua, hati kita tenggelam dalam mengingati Allah. Ketiga, taklah kita merasa tabari min haulin wa quwatin, tak ada daya, tak ada kekuatan untuk melakukan ibadat. Apa yang kita boleh lakukan semata-mata kerana qudrat dan iradah Allah, pertolongan daripada Allah. Dan yang keempatnya, hendaklah kita merasa semasa beribadat itu menerima berbagai kurnia rahmat daripada Allah yang baik-baik. Dan akhir sekali, bila sudah beribadat, sesudah beribadat, tumpuan kita ialah kepada kesyukuran. Ya, kesyukuran kita itu mestilah didorong oleh dua perkara. Pertama, kita merasa telah menerima berbagai kurnia dan rahmat Allah. Yang kedua, hendaklah kita terus memandang dan bergantung kepada rahmat Allah, tidak bergantung pada amal ibadat kita. Orang bergantung pada amal ibadat ini orang awam, bukan tidak boleh, ya, tapi menyebabkan syirik khafi. Bagi orang awam, syirik khafi itu tak apa, tapi bila kita belajar ilmu tasawuf, syirik jali dan khafi itu sama saja, tak ada beza.
Syirik jali itu syirik yang terang lah, ya. Orang pakai tangkal itu syirik jali. Pasal apa? Tangkal itu sudah jadi Tuhan dia. Pergi satu hari tertinggal tangkal, boleh patah balik walaupun sudah 10 km tinggalkan rumah. Kenapa? Dia rasa tangkal itu macam Tuhan dia. Sebab itu syirik, syirik jali. Sebab itu jangan pakai tangkal. Bagi orang awam tak apa, tapi bagi orang yang belajar ilmu tasawuf diajar syirik jali, syirik khafi sama, tak ada beza. Setakat inilah saja untuk malam ni. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.